大家平安。Shalom， saudara seiman。在今天的4月25号，不知不觉，时间过得很快，tidak terasa。Di minggu terakhir bulan April ini, waktu berlalu dengan cepat。我们弟兄姐妹要大家保持健壮、健康，semua dalam keadaan sehat senantiasa。我们要进入在上帝的面前同在里。Sebelum kita masuk di dalam hadirat Tuhan, kita mau belajar， 我们要真正的、不住的学习神的道， terus belajar mendengar firman Tuhan， 来行神的道，成为行道者， hidup sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan。 在我们学习洁净的过程中， kita belajar di dalam nafsir Alkitab， 大卫兄所教导的，我们要真正的去好好的学。namun sungguh-sungguh kita belajar di dalam hal nafsir Alkitab， 鼓励弟兄姐妹们要存着温柔的心，领受所栽种的道。Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hati kita， 能得救我们原魂的道， yang bisa berkuasa menyelamatkan jiwa kita。 我们要脱去一切污秽和邪恶， buanglah segala yang kotor dan yang jahat。 要大家能够活在主耶稣基督里，天天住在主耶稣基督， hidup di dalam firman Tuhan， tiap hari mengenakan Kristus。 别忘了主内弟兄姐妹们，下周就是在5月份的第一周，我们有圣餐。Jangan lupa di minggu pertama minggu depan awal bulan Mei kita ada perjamuan kudus。 我们弟兄姐妹们要带着预备的心， kita semua persiapkan dengan yang baik。 好，我们弟兄姐妹们，我们要带着渴慕的心来到上帝的面前来敬拜赞美他。 Mari kita akan persiapkan hati kita untuk datang memuji dan menyembah Dia。 我们请弟兄姐妹们能够带着渴慕来寻求他的旨意。 Kita mau sungguh-sungguh datang untuk mencari kehendaknya。 之前我们要先做一个祷告， sebelumnya kita akan berdoa。 我们亲爱的父神，我们感谢你给我们一个美好的机会，学习的机会，能够天天来进入在你的同在里，不住的主耶稣来指教我们，来提醒我们，使我们能够天天按神的话而行，行出神的真理，成为你的行道者。主耶稣基督保守我们天天藏在神的爱里头，得着从你而来的指示和丰盛的喜乐，充满在每一个人的生命里头。这样吧，一切的时间崇拜会完全交托在主耶稣基督的手中。我们将祷告献上感恩，奉靠耶稣基督的圣名祈求，哈利路亚，阿们。主，我们同行在你面前，以祷告寻求你面。我们转离所有的恶行，定义单单跟随你。主，我们是属你的子民，就
就思想父神的心。我们要回转向你父神，也要看见复兴。我们呼求你，阿爸父，设立你宝座在这地。你闭着眼看侧耳垂听，奉主名的呼求，万民都要来
着你。
幸福，幸福。每当我来到主你宝座前，我心我灵向你夫妇敬拜，再次将主权交托全能神，恳求你心意向我显明。每当我来到主你宝座前，我心我灵向你夫妇敬拜，再次将主权交托全能神，恳求你心意向我显明。我愿触动你心弦，全心靠你喜悦。我要举起双手，降服于你，贴近你的胸怀。我愿触动你心弦，全心靠你喜悦。握住我的手，求夺我心意，完全属于你。每当我来到主你宝座前，我心我灵向你夫妇敬拜，再次将主权交托全能神，恳求你心意向我显明。我愿触动你心弦，全心靠你喜悦。我要举起双手，降服于你，贴近你的胸怀。我愿触动你心弦，全心靠你喜悦。握住我的手，求夺我心意，完全属于你。多少时候我们人来到神的面前，我们何等渴望神来触摸我们，可是你知道吗？其实神也何等渴望我们来触摸他的心，他也在等候我们来贴近他的胸怀，使他的心得满足。你愿意来靠近他吗？我愿触动你心弦，全心靠你喜悦。我要举起双手，降服于你，贴近你的胸怀。我愿触动你心弦，全心靠你喜悦。握住我的手，求夺我心意，完全属于你。
双手，降服于你，贴近你的胸怀，我愿主动面献身，全心讨你喜悦。我主我的神，求夺我心意，完全属于你。我主我的神，求夺我心意，完全属于你。Shalom, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi semuanya. 早安，亲爱的弟兄姊妹， Kita bersyukur hari ini, pagi ini kita diberi kasih karunia oleh Tuhan, kesempatan sekali lagi kita boleh memuji, menyembah Dia. 我们感谢主，因为再一次的神给我们机会，我们在这里能够敬拜赞美他。 Hari ini kita mau duduk diam, tenang di hadapan Tuhan. 弟兄姊妹，今天我们要安静坐在主的脚前， Kita mau belajar firman Tuhan. 我们要学习神的话语， Kita mau mengenal Tuhan. 我们要认识我们的主。 Ya. Hari ini khotbah saya beri judul Tuhan yang tidak dikenal. 今天我的讲道的题目是我们不认识的神。 Ya. Mari kita berdoa. 我们一起来祷告。 Bapa di sorga, kami datang padamu di dalam nama Tuhan Yesus. 天父，我们来到你的面前，奉主的名。 Terima kasih Tuhan karena kasih karunia-Mu kami boleh percaya, kami boleh mengalami keselamatan yang dari Engkau. 因为你的恩典，所以我们能够认识到，我们能够得到这个救恩。 Kami percaya Tuhan Kau sangat mengasihi kami. 主，我们相信你非常的爱我们， Dan Kau mau Tuhan kami juga semakin mengenal Engkau. 你愿意我们更深的认识你。 Dan Tuhan Engkau mau Tuhan supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang kekasih Tuhan. 你也愿意叫我们成为你所爱的儿女们， Supaya satu hari nanti Tuhan 到有一天， kami boleh layak Tuhan menjadi ahli waris-Mu di dalam kekekalan Tuhan. 在永恒里面，我们能够成为配得你得到这个遗传的。 Di dunia ini Tuhan Engkau sedang melatih kami supaya kami menyesuaikan diri kami Tuhan dengan sifat-Mu, dengan roh-Mu, dengan kuasa-Mu Tuhan. 在这个世界，你正在锻炼我们，叫我们能够适应到你的性格、你的爱、你的一切。 Tuhan, beri kami hati yang lembut Tuhan. 主啊，求你给我们一个温柔的心， Tuhan, kami mau mengenal Engkau lebih lagi. 我们要更深的认识你，主 Di。dalam nama Yesus, 我们奉主耶稣 kami 的名， berdoa, 我们祷告， kami terima jawaban doa 我们 kami. 接受祷告来的答案。 Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara sekalian, 亲爱的弟兄姊妹们， khotbah hari ini saya ambil dari Kisah Rasul 17 ayat 22 sampai ke 27. 弟兄姊妹，今天我们的题目是在《使徒行传》第17章22到27节。 Ya. Paulus satu kali dalam pelayanan misinya, perjalanan misinya, dia sampai ke kota Athena di Yunani ya. 有一次，保罗在他的传道生涯里面，他去到雅典。 Dan kota Athena ini penduduk-penduduknya semuanya adalah penyembah berhala. 在雅典城里面，所有的人都是拜偶像的， Membuat hati Paulus sangat susah. 所以令到保罗非常难受。 Nah, waktu dia jalan-jalan dia melihat begitu banyak patung-patung berhala ya, patung dari berbagai macam dewa-dewa. 当他在路上的时候，他看见有很多的偶像， Lalu Paulus mulai berbicara ya, memberitakan Injil kepada orang-orang di Yunani yang rata-rata mereka itu adalah menganggap dirinya orang-orang yang beradab, orang-orang yang haus akan pengetahuan. 当保罗开始传福音给那的居民的时候，平常他们认为自己都是有学问的，是已经高层次的。 Jadi mereka mengundang Paulus itu ke sebuah stadion, sebenarnya itu adalah tempat pengadilan ya, yang mengadili perkara-perkara yang berat, kriminal yang berat, atau
para ahli filsafat itu menjelaskan ajaran-ajaran mereka 所以 biasanya. 当他们把保罗带到一个很大的广场那里，那个地方是去审判罪人，或者是在那里他们有教导一些的。 Nah, di sana di Areopagus itu Paulus berbicara begini. 在那个地方就是雅各巴谷，保罗这么说， Ayat 23 Kisah Rasul 17. 在23节。 Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. 我游行的时候，观看你们所敬拜的，遇见一座坛，上面写着未识之神，你们所不认识而敬拜的，我现在告诉你们。 Ya, jadi aneh ya, karena mereka menganggap mereka itu adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang berhikmat. Jadi mereka pikir pasti ada dari semua dewa-dewa yang mereka kenal, pasti ada dewa yang mereka nggak kenal. 他们认为自己非常的聪明，非常的厉害，所以他们所拜的这些偶像里面，起码有一个是他们认识的。 Jadi 不认识的。 iya, jadi ada dewa yang pasti mereka akan, karena pengetahuan mereka terbatas. Nah, supaya lengkap, mereka bikin sebuah patung dan dikasih judul, ini adalah patung dari dewa yang tidak kita kenal. 所以他们就做了另外一个偶像，那里写着这个是他们不认识的，他们所要拜的神。 Nah, jadi lengkaplah semua dewa-dewa itu pikiran mereka ya. 所以在他们脑海里面，他们说现在所有的神都已经全 Tapi 了。 Paulus mengambil kesempatan itu untuk mengajarkan bahwa yang mereka justru yang dia mau ajarkan adalah dewa yang ini, yang mereka nggak kenal ini. 所以保罗就用了这个机会，用这个未知的神来教导他们。那这个就是我要讲的。 Justru ini adalah Tuhan yang sebenarnya. Itu 这个 maksudnya. 其实是真正的神。 Ya, jadi orang-orang Yunani pada saat itu ya, mereka menyembah, kata Paulus, kamu menyembah Tuhan yang kamu tidak kenal sebenarnya. 所以呢，希腊人那个时候敬拜的是他们不认识的这位神。 Nah, kita sebagai orang Kristen, kita pikir kita menyembah Tuhan yang kita kenal, ya kan? 弟兄姊妹，我们基督徒，我们认为我们所拜的这位神是我们认识的， Ya, oh, namanya Tuhan Yesus. 他的名字就是耶稣基督。 Ya, Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi. 耶稣基督创造天地， Ya, dia juga menciptakan manusia. 他也创造人。 Ya, kita pikir kita mengenal dia. 当我们认识他， Tapi pertanyaannya, apakah kita benar mengenal dia? 现在的问题是不是我们真正的认识他？ Karena ternyata kalau kita lihat di Alkitab, 因为当我们看圣经的时 di 候， dalam Matius 7, 21, 23, 在马太福音第7章23、23节， atau 23 节. Ya, di situ kita lihat orang-orang yang merasa dia mengenal Tuhan, 那里有很多的人认为自己是认识神的， tapi Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. 可是这位神说我不认识你。 Ya, di dalam Matius 25, 在马太福音的25章， juga digambarkan pada akhir zaman di hari penghakiman ada orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan, mengetuk-ngetuk pintu. 在世界末日的时候也那里形容到有人说在那里敲门说认识耶稣， Ya, mereka minta supaya bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. 他们想要进到神的国度里。 Tapi waktu Tuhan Yesus buka, dia berkata, aku tidak kenal kamu, aku tidak tahu kamu datang dari mana. 可是当主耶稣把门打开的时候，对他们说我不认识你，我不知道你从哪里来。 Ya, bahkan pada saat hari penghakiman, kata Lukas 13. 在路加福音第13章 Sorry. 说到在世 Sorry, 界， masih dalam Matius 25. Ya, Mata- ada satu kisah Tuhan Yesus berkata nanti di hari pengadilan, hari penghakiman terakhir, 在马太福音25章那里说，在审判日的时候， Tuhan akan memisahkan ya manusia-manusia itu seperti memisahkan kambing dan domba-domba. 说主要把人把它分别，好像羊跟山羊一样，绵羊跟山羊。 Nah, yang kambing ini dan domba ini adalah orang-orang yang merasa mereka mengenal Tuhan. 这个山羊就说这些好像是自己认识神， Tapi Tuhan Yesus berkata kepada yang golongan kambing ini, 可是主耶稣对这群山羊说 enyah kamu,
ke neraka. 你去吧， Kira-kira 去 kayak 死 begitu. 去地狱里面， Ya, ke tempat yang gelap itu. 去那个黑暗的地方。 Kamu pada saat aku lapar tidak kasih makan aku. 当我饥饿的时候，你没有给我吃； Pada saat aku telanjang kamu tidak memberi aku pakaian. 当我赤身露体的时候，你没有给我衣服 Pada saat 穿； aku di penjara kamu tidak datang menengok aku. 当我在监狱里面，你没有来探访我。 Lalu mereka bingung. 他们 Mereka 就 berkata, Tuhan, kapan saya lihat kamu telanjang, saya tidak kasih kamu pakaian. Kapan saya lihat Tuhan Yesus kelaparan, saya tidak kasih kamu makanan. 所以这些人非常的奇怪，就问：什么时候我看你没有穿衣服，我没有给你衣服？什么时候你饥饿，我没有给你饭吃呢？ Ya, bahkan di Lukas 13, Tuhan Yesus berkata, ada orang-orang nanti ya yang Tuhan tolak ini, Tuhan tidak kenal mereka. Mereka bilang begini. 然后在路加福音13章那里说到，当主耶稣拒绝那些人的时候，这 Ya, 些人怎么说？ ayat 26, ayat 20-an ya, 26, 27 ya, di situ 23 sampai 27 dikatakan begini, Tuhan, Engkau kan mengajar di kota-kota kami makan sehidangan dengan Engkau, masa Tuhan nggak kenal kami? 在23到27节那里说，当你在那里教导的时候，我们在一起；当你在那里吃的时候，我也在那里。 Ya, nah jadi di sini kita lihat bahwa orang-orang di hari penghakiman, orang-orang yang mengaku dirinya Kristen di hari-hari penghakiman, saat Tuhan datang menghakimi dunia, ternyata orang-orang ini ternyata tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Mereka pikir mereka kenal Tuhan, tapi sebenarnya mereka tidak mengenal Tuhan. 当审判日的时候，这些人认为自己已经是认识神的人，后来才发现原来神没有认识他们。 Coba kita lihat sekarang. Apa cirinya orang yang mengenal Tuhan? 我们现在要看一看，一个认识神的人、认识主的人是怎么样子 Kalau 的。 kita tidak mengenal Tuhan, 如果我们不认识主， lebih tepat artinya kita tidak akrab dengan Tuhan, kita tidak bisa diselamatkan. 我们换句话说，我们跟神的关系不亲密，我们不能够得救。 Tidak peduli kita sudah melayani Tuhan, kita sudah dibaptis, nggak tahu dibaptis berapa kali sekalipun ya. 不管 Atau 你是 melayani apapun juga, kalau kita tidak akrab atau kita tidak dikenal oleh Tuhan, 不管你服侍了多久，不管你受洗了几次，如果我们不认识、不亲密的跟主， kita tuh antokong moyung, 我们就是说太多没有用了， nggak ada gunanya, percuma, 没有用了 nggak，selamat. 不能够 Nah, 得救。 sekarang kita lihat bagaimana orang yang mengenal Tuhan. 我们现在要看一下一个认识主的人是怎么样子 Kita 的。 lihat di dalam Kisah 16, 我们 ayat 来看，在《使徒行传》第16章， ayat 23. 在23节， Ini cerita tentang Paulus 这里是讲到关于保罗的， dan Silas. 保罗跟希腊， Setelah mereka memberitakan Injil 当他们传福音了之后， di Filipi, 在菲律宾， dia ditangkap 后来他们被抓住， ya dan dicambuk 然后被鞭打， ya oleh tentara Romawi. 被罗马军人鞭打。 Ayat 23 Kisah Rasul 16. 在《使徒行传》16章23节， Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. 打了许多棍，便将他们下在狱里，吩咐狱使严监看守。 Bapak Ibu, berkali-kali didera bukan cuma 2, 3, 4 udah cukup, bukan begitu. 这里说到不是1次、2次、3次被打， Tapi berkali-kali didera itu lebih tepat diartikan didera, dicambuk di luar batas. Itu yang sebenarnya maksudnya adalah itu. 这里所说的受了许多的棍，就 Di 是 luar 已 batas 经 itu maksudnya apa? 打的很多是什么意思呢？ Nah, maksudnya adalah kalau orang Yahudi itu kalau memberikan hukum cambuk itu batasannya adalah 39 kali. 如果犹太人他们鞭打的时候是39次， Ya, tetapi kalau orang Romawi, tentara Romawi mencambuk itu nggak ada hitungannya. 可是如果罗马军人打的时候，他们不会算的， Ya, sekuatnya mereka, semaunya mereka. 他们打的时候就
就按照自己的能力、自己的体力打。 Jadi di sini Paulus dan Silas didera lebih dari 39 kali, dipecuk, dicambuk lebih dari 39 kali. Badannya itu robek-robek semua, 所以保罗 luka-luka, 跟 begitu 希 sakit. 保罗跟希腊这里说的许多棍的时候，就是打的数次已经很多，已经超乎其平常了。 Begitu menderita.非常 Coba lihat 的伤。 ayat yang ke-24. Belum cukup sampai di situ. 在下头我们再看， Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. 然后把他们下在内监里，两脚上了木狗。 Nah, mereka dimasukkan ke dalam ruang penjara yang paling tengah. Bukan paling tengah artinya kalau kita lihat penjara zaman sekarang, oh ini tengah-tengah, bukan. 这里所说的在内监里面，不是说在中间，不是的， Tapi penjara di bawah tanah. 而是说是在地下的。 Ya, tempat hukuman-hukuman yang paling berat. Ya, maksudnya narapidana yang paling berat hukumannya supaya mereka nggak bisa lari, supaya sengaja mereka semakin tersiksa, itu ditaruh di penjara di bawah tanah yang paling dalam. 那些犯人是最坏的，他们受到惩罚的时候，令到他们不能够逃跑，所以才把他们放在最下面的。 Bayangkan ya, tempat itu pasti tempat yang begitu jorok, begitu banyak binatang-binatang, serangga-serangga, ya kotoran-kotoran di situ semua. 所以那个地方一定是非常的肮脏，非常的恶心，很多的动物，很多的脏东西。 Bayangkan ya, kalau kita seperti itu, 我们想一想， rasanya 如果我们是那样子， waduh, kita akan mungkin, waduh badan udah sakit, mungkin kita udah nangis-nangis, kita udah, pikiran kita udah nggak bisa normal ya. Aduh, di sakitnya udah bukan setengah mati lagi, sakitnya udah 3/4 mati mungkin ya, udah sakit banget dah pokoknya, udah menderita sekali lah. 所以如果我们是在那样子的状况里面，可能已经不是半死了，而是3/4就死了，非常的难受，非常的苦。 Iya, ya. Tapi Paulus dan Silas, coba lihat apa yang dia lakukan. 可是保罗跟希腊，我们看他们在那里做什么？ Ayat 25. 在25节， Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. 约在傍晚，保罗跟希拉祷告，唱歌赞美主，众囚犯也侧耳听。 Bayangkan, Bapak Ibu, mereka bukan hanya dengan suara kecil, tapi mereka begitu bersuka cita, mereka nyanyi dengan suara keras. Ya, dan mereka berdoa sehingga suaranya itu kedengaran sama orang-orang satu penjara. 所以在他们那个时候不是小声的，而是大声，所以整个监牢里面的人都能够听得见。 Mereka begitu bersuka cita, walaupun saya nggak bisa bayangin. Artinya gini loh, mereka lebih sadar tentang Tuhan, mereka lebih mengerti tentang siapa Tuhan yang dia sembah daripada kesadaran dia akan luka-luka yang begitu menyakitkan, dan mereka tahu besok mereka akan dihukum mati. 他们非常的充满了喜乐，他们非常的理解，他们跟神的关系比起他们感受到身上的痛苦，因为他非常的明白，明天可能就是他们的死刑了。 Dan doa dan pujian yang keluar dari hati itu yang berkenan sama Tuhan. 这样子的祷告，这样子的赞美，从心里出来的是神所喜悦的。 Ya, bukan karena udahlah Tuhan memang udah saatnya jam sekarang harus berdoa. Ya sudahlah, kita berdoa walaupun badan sakit, ya udahlah kita berdoa. Bukan dengan hati yang seperti itu, tapi keluar dari hati yang paling dalam, dan Tuhan lihat itu. Tuhan memperhatikan itu. 他们所看见的不是说，因为现在已经是时间，我们应该祷告，我们应该赞美，所以他才这么做，而是他们是从内心发出来的这种高兴，这种喜乐。 Pujian di tengah penderitaan dengan hati yang tulus, karena kita tahu siapa yang kita sembah, itulah pujian yang menggoncang surga. 在痛苦里面产生的这种赞美敬拜，他们这个能够叫我们理解到这个是神所喜悦的。
Ya, itu yang kita lihat di ayat-ayat berikutnya bagaimana Tuhan mengirim malaikatnya membebaskan Paulus dan Silas. 在这个以后，我们看见神是怎么样子差遣天使天军来帮助保罗希拉。 Tapi bukan sekedar kalau kita kalau gitu kita ada masalah, kita ada sakit yang berat, kita ada musibah yang berat. Kita tiap hari nyanyi puji Tuhan. Bukan cuma soal itu. Kita lihat juga di dalam ayat-ayat sebelumnya Petrus ya juga didera dan dia dipenjara dan dia akan dihukum mati dan dia tidak memuji Tuhan, dia tertidur lelap ya. Tapi Tuhan juga tetap kirim malaikatnya membebaskan dia. 所以每一次当我们不是说遇见困难、遇见难处，我们就要唱歌喜乐、赞美主，不是。如果以前的圣经节里面，我们看见彼得也是同样的被打，然后被下在监里面，他没有唱歌，也没有什么，安静的在那里睡觉。我们也看见神帮助了他，救了他。 Intinya adalah Petrus dan Paulus adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Petrus itu tahu Yakobus habis dihukum mati, habis dibunuh dengan pedang oleh Herodes dan dia tahu ini gilirannya dia. Besok dia akan dipancung juga. Tapi malam hari itu biasanya orang kalau dihukum mati kan begitu ketakutan. Dia tidur dengan tenang karena dia tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Dia kenal baik Tuhannya. 彼得非常的明白。 虽然他看见雅各他们已经被处死了，可能明天就是他的机会了。可是我们看见彼得，他非常理解他所拜的这位神是谁，所以他非常的安心。 Ya, jadi dari sini kita bandingkan dua orang ini, Petrus dan Paulus. Ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. 所以我们看这两个人，彼得跟保罗，这两个人是非常认识主的人。 Sehingga apapun segala kejadian yang menyakitkan, menderita, ya begitu susah, ya mungkin orang-orang udah depresi, udah nangis terus nggak bisa tidur karena besok akan dihukum mati, apalagi abis dicambuk dengan begitu menyakitkan, pasti pikirannya udah nggak normal lagi, ya kan? Tapi mereka tidak bisa membuat mereka, ya untuk terus menyembah Tuhan mereka. Kesadaran mereka akan Tuhan, siapa Tuhan mereka. Pengenalan mereka akan Tuhan mereka. Itu melebihi segala penderitaan yang mereka hadapi di dunia. Ini orang yang mengenal Tuhan. 那弟兄姊妹，这两个人是同样的认识主，所以他能够知道在多困难的状况之下，他还是能够亲近，他还是能够感受到主的同在。这个才是认识主的人。 Apakah kita mengenal Tuhan? 弟兄姊妹，我们认识主吗？ Paulus aja yang dia sudah begitu luar biasa akrab, di saat menjelang kematiannya dia masih berkata begini. 保罗是一个非常认识主的人，可是当他最后要死的时候，他还这么说： Yang ku kehendaki, yang saya rindukan adalah supaya saya bisa semakin mengenal Tuhan. 我所渴慕的，我所盼望的，就是能够更深的认识他。 Buat dia itu hal yang paling penting. 对他来说，这个是最重要的事情。 Orang Kristen yang sejati, dia akan sadar betapa besar Tuhan. 一个真正的基督徒，他能够理解到神是有多么的大， Dan mereka akan punya hati yang selalu rindu untuk lebih mengenal Tuhan. 他们的内心渴慕的就是越来越认识这位神。 Karena itu kita lihat Paulus di dalam doanya buat jemaat-jemaat. 所以保罗在他的祷告里面，为弟兄姊妹， Di Kolose, di Efesus. 在哥罗西，在以弗所， Dia berdoa supaya jemaat Tuhan boleh mengenal Tuhan. 他祷告的是就教会能够认识到主。 Sekalipun Tuhan itu ya melampaui pengetahuan kita, kasihnya begitu dalam, tidak bisa terselami. Tapi dia berdoa supaya jemaat bisa mengenal Tuhan. 虽然主是这么着的伟大，他的爱是这么的高深，可是他还是祷告，叫我这些弟兄姊妹能够认识到这位主。 Ya, kalau kita mengenal Tuhan, 如果我们能够认识主， ciri yang paling jelas adalah 最突出的一个见证， kita akan punya sifat seperti Tuhan. 我们就能够跟主的形象一样， Bukan sakti mandraguna. 不是说我们有什么样子的这个神迹， Ya, melakukan mujizat. 或是我们做很多的神迹， Bahkan bisa memindahkan gunung, kata Paulus sekalipun. 好像保罗说，虽然能够把山都移开， Tapi kalau dia tidak punya hati yang mengasihi Tuhan, 可是他的心如果不爱主， percuma, nggak selamat. 没有用。
一定不能够得救。 Karena orang itu baca di dalam 1 Korintus 13 ya. Omen Ayat 2 sampai 4 itu jelas sekali. 格林多前书第13节 Di sesancang 13 章 atau di 4节 ya. 第2到第4节。 Ya sekalipun aku memiliki banyak pengetahuan yang sempurna, sekalipun aku mempunyai iman yang sempurna yang bisa memindahkan gunung, tapi kalau aku tidak mempunyai kasih kepada Tuhan, inilah mengenal Tuhan. Barang siapa mengasihi Tuhan, dia dikenal oleh Tuhan. 那里说到，如果我虽然能够做很多的神迹奇事，可是我没有爱， Artinya dia tidak mengenal Tuhan. 他就是不认识主。 Karena kasih kepada Allah, hati yang mengasihi Allah, itulah orang-orang yang dikenal sama Tuhan. Itulah orang-orang yang sungguh-sungguh mau mengenal Tuhan. 一个爱主的人，一个有爱心为主的人，这个才是认识主的人。 Nah, coba kita lihat, kalau kita mengasihi Tuhan, 我们看，如果我们是认识主 kalau 的 kita 人， mau mengenal Tuhan, 如果我们认识他， berapa banyak waktu yang kita habiskan sehari-hari bersama Tuhan? 我们能够用了多少的时间跟我们的主在一起？ Kita bisa tahu seseorang mengasihi siapa dari waktu yang dia habiskan bersama siapa. 我们知道一个人他爱谁，我们能够从他的时间看。 Kalau satu hari dia nonton TV 3 jam, 如果一天他看电视3个小时， berdoa 1 jam, 祷告1个小时， artinya dia lebih cinta dengan TV-nya daripada Tuhan. 这个代表他更爱电视，比起爱主。 Dan firman Tuhan berkata, barang siapa mengasihi dunia, maka dia tidak akan mengasihi Tuhan. 然后圣经也说，凡是爱世界的，爱主的心不在他里面。 Jadi kita nggak bisa bilang, oke, saya mengasihi, tapi Tuhan masa saya berdoa terus? Ya jenuh dong, ya kan? Enggak. Jadi ya oke lah 1 jam udah cukup lah. Coba yang lain berapa jam sih berdoa? Bukan soal itu. 所以现在我们的问题不是说几个小时祷告，几个小时看电视，不是那个的意思。 Saya nggak bilang, oh kalau gitu nggak usah kerja. Bukan. 我的意思不是说我们就不用做别的， Karena kerja adalah selama kita hidup kita harus bekerja. 因为我们活着，我们就要工作。 Tapi ini bicara soal waktu luang kita, 这里我说的是我们空缺 waktu 的时候， santai kita. 我们享受的时候， Apa yang kita cari, siapa yang kita cari, 我们现在找的是谁？ ya, itu menentukan siapa yang kita kasihi. 这个能够显明出来你爱的是谁。 Coba lihat sifat kita. 我们来看一下我们自己， Berapa tahun kita jadi orang Kristen? 我们做基督徒几年了？ Makin lama makin seperti Tuhan apa enggak? 我们是不是越来越像主，还是不是？ Tanya istri kita. 问我们的妻， Saya sifatnya makin lama makin seperti Tuhan atau makin seperti setan? 我现在是越来越像主，还是越来越像撒旦呢？ Nah, mestinya kita semakin seperti Tuhan. 我们是应该越来越像主， Semakin cepat mengampuni. 越来越容易饶恕， Semakin mencintai kesucian. 越来越喜爱圣洁， Semakin suka belajar firman Tuhan. 越来越喜欢读神的话语。 Ya, kita nggak mungkin berkata kita mengasihi Tuhan, 我们不可能说我们爱主， tapi kita nggak suka baca kisahnya, kita nggak suka baca, kita nggak suka merenungkan perkataan Tuhan. 我们不可能不爱他所说的话，或者是我们不可能不爱听他的故事。 Ya, ada satu kali, 有一次， ya ada seorang dia penjudi besar, keluarganya keluarga penjudi, lalu dia mau bawa mamanya kepada Tuhan. 他大家庭是赌博的，有一天他想要带他的妈妈去认识主， Ya, karena dia sudah mengalami Tuhan. 因为这个人已经经历了主， Dia bawa mamanya ke gereja. 他带着妈妈去教会。 Setelah ibadah dia pulang, dia tanya mamanya, 当聚完会回去，然后问他妈妈 Mama, bagaimana gereja? 妈妈教会怎么样？ Bagaimana ajaran Tuhan Yesus? 主耶稣的教导怎么样？ Ya, semua agama ajarin yang baik ya. 他说所有宗教教的都是好的， Semua ajarin yang benar ya. 所有教的都是对的。 Ya, oke lah. Ya, oke lah katanya. 好吧， Minggu depan dia bawa lagi mamanya ke 然 gereja. 后下个礼拜又带妈妈去教会， Pulang dari gereja dia tanya lagi mama. 然后从教会回来又问妈妈 Gimana mama? 怎么样， Kristen gimana? 基督教怎么样？ Memang saya mesti akui ya. 我一定要承认， Tuhan kamu lebih pintar dari Tuhan-Tuhan yang lain. 你的主比其他的主厉害。 Oh, kenapa ma? 为什么这样子呢？ Iya, 是 karena 的， sebelum dia tinggalin setelah dia nggak ada di dunia, dia tinggalin tulisan-tulisan tentang
perkataan-perkataannya dia. Jadi masih ada bekasnya. Jadi dia lebih pintar, sedangkan yang lain nggak ada. 因为他升天以前，他把他的信，他写了很多的书给后人看，其他的都没有写。 Karena agamanya dia, agama yang lain itu biasanya si pendiri agamanya itu dia yang menulis kata-kata bijak bagaimana mencari Tuhan, bagaimana mengenal Tuhan, ya, bukan firman Tuhan. 他写的是怎么样子要去找这位神，怎么样子去做，没有说是他是怎么说。 Ya, jadi kita bersyukur kalau kita hari ini kita memiliki firman Tuhan. 所以今天弟兄姊妹，我们要感谢主，如果我们有神的话语， Kita kemana-mana nggak usah bawa Alkitab, nggak usah. 我们走到哪里都不需要带着圣 Di 经。 mana-mana kalau kita buka internet, kita mau buka Alkitab versi apapun tersedia. 我们走到哪里有这个网络，我们能够看。 Jadi masalahnya bukan soal bisa baca Alkitab atau enggak, masalahnya mau apa enggak, itu aja. 现在的问题已经不是说你能不能够读了，而 Dari 是 situ 你 kita 要不 lihat 要读。 apakah kita benar-benar mengenal Tuhan kita kenal siapa dia sebenarnya. 我们这样子才能够知道是到底我们是不是真正认识他。 Atau Tuhan itu kita anggap sebagai, maaf ya, tukang tolong kita. 还是这位神成为只是帮助我们的？ Ya, kayak kita kalau lagi berenang di laut ada yang namanya lifeguard, jadi yang menjaga pantai itu, kayak penjaga pantai. Ada masalah baru teriak-teriak panggil dia. 所以就比喻好像我们在沙滩如果游泳，当我们有危险的时候，我们才救那些看沙滩的人来救我们。 Ya, tapi kalau kita lagi asik sendiri, kita merasa kita nggak dalam bahaya, kita lupa sama lifeguard. 当我们享受的时候，我们在那里玩自己玩的时候，我们从来不会注意到他， Bahkan kita nggak hormati dia, kita anggap dia nggak ada. 我们认为他不存在。 Kalau kita mengaku kita Kristen, 如果弟兄姊妹，我们承认自己是 apa 基 cuma 督 kalau 徒 kita waktu lagi sakit, waktu kita lagi ada masalah, ya, waktu kita ada kesusahan, waktu kita nggak ada damai sejahtera, baru kita cari dia, baru kita berdoa, baru kita baca Alkitab. 是不是当我们有疾病的时候，我们有难处的时候，我们才找他，我们才祷告、读圣经呢？ Tapi pada saat kita lagi asik dengan hidup kita, waktu kita lagi banyak uang, waktu kita lagi sehat, yang ada di pikiran kita, kemana ya kita jalan-jalan, kemana ya kita makan, kita lupa sama Tuhan kita. Bahkan kita sering anggap sepertinya Tuhan itu nggak ada. 当我们健康的时候，我们有钱的时候，我们就会想我们要到哪里玩，我们要在做什么，享受什么。我们认为神不存在了， Itu namanya kita menyembah Tuhan yang tidak kita kenal. 这个就是等于说我们拜我们所不认识的神。 Nah, lebih gawatnya orang Yunani masih ngaku dia menyembah Tuhan yang tidak kenal. 如果在希腊那里说他们拜他们所不认识的这位神， Mereka mengaku mereka tidak kenal Tuhan itu yang dia sembah. 他们承认他们拜那位他们不认识的。 Ya, cilakanya kita orang Kristen, kita pikir kita kenal Tuhan. 我们这些基督徒认为自己认识神， Padahal kita nggak kenal Tuhan. 原来我们不认识他， Bahkan kita sebenarnya nggak mau kenal dia. 我们反而可能说是我们不愿意认识 Kita nggak 他， anggap dia Tuhan. 我们不认为他是神， Kita anggap dia sebagai lifeguard tadi. 我们认为他只是一个救人的， Ada masalah baru panggil dia, 有问题了才找他， baru ingat dia. 我们才想到他。 Coba kita lihat di dalam ayat selanjutnya, Kisah Rasul 17 ayat yang ke-24. Apa kata Paulus kepada orang-orang Yunani itu? 我们现在看《使徒行传》第17章24节， Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. 创造宇宙和其中万物的神，却是天地的主，就不住人所造的殿。 Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. 也不用人手服侍，好像缺少什么，自己倒将生命、气息、万物赐给万人。 Mestinya kita sadar, 我们应该醒悟， kita bisa dapat ini semua bukan, kita bisa hidup di dunia bukan karena saya membeli, bukan karena kita punya harta yang kita tukar dengan hidup kita. 我们能够活在这个世界上，不是因为我们有什么样的财富跟他交换了， Kita bisa hidup, kita bisa nafas, kita nggak perlu bayar. 我们能够活着，我们能够呼吸，我们不需要付钱， Ya, kita bisa tinggal 我们能够 di tanah ini, kita bisa berdiri di tanah. 住在这个地上。 Ya, oke kita bisa punya uang, kita bisa cari duit, tapi Bapak Ibu pernah ingat nggak?
我们虽然可能会赚钱，我们会有钱， Siapa yang pemilik langit dan bumi dan udara yang kita boleh nafas ini itu punya Tuhan. 有没有想过这个天地万物、空气，这一切都是谁的？ Coba kita nafas sekarang. 我们现在呼吸， Bayangkan kalau kita nggak bisa nafas satu kali. 我们想一想，一次我们呼吸不了， Mau punya uang 你有钱吗 seberapa？banyak. 你有多少的钱？ Ya, badan kita segede apapun, sekuat apapun. 你的身 percuma. 体多大、多有力， Baru kita sadar betapa kita lemah. 我们才晓得我们是多么脆 Baru 弱， kita sadar betapa kita perlu Tuhan. 我 Amin. 们才晓得我们多么需要神。 Dengan pikiran seperti ini mestinya kita ngerti betapa Tuhan itu berkuasa dan baik. 如果我们有这样的想法，我们才能够晓得我们的主有多么的好。 Walaupun kita berbuat dosa, tapi Tuhan sabar. Dia nggak langsung hukum kita. Dia nggak langsung membunuh kita. 我们犯了罪，他没有马上惩罚我们。 Kita bahkan sering menganggap Tuhan nggak ada. Tuhan nggak langsung kurang ajar ini. Aku kasih nafas gratis, ya. Tapi anggap aku tidak ada. Coba deh, biarin dia agak sesek deh, ya. Sesek sedikit, nah biar dia tahu siapa aku. Tuhan nggak begitu loh. 我们的主没有说啊，我试一试不给他呼吸，叫他能够明白他有多么的坏。主没有这样子做， Tuhan begitu baik. 我们的主非常的好。 Tujuannya apa? 他的目的是什么？ Ayat 27. 第27节， Supaya mereka mencari dia. Dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia. Walaupun dia tidak jauh dari kita masing-masing. 要叫他们寻求神，或者可以助拿的而得。其实他离我们个人不远。 Kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan yang begitu berkuasa dan begitu baik dan begitu mengasihi kita. 如果我们认为，我们认识这位主有多么的好，有多么的爱我们， Wow, maka kita akan pakai waktu yang ada, tenaga yang ada untuk sungguh-sungguh mencari dia. 我们会用我们的时间，我们会用我们的力量，真真正正的去寻求 Kita 他 akan。rindu sungguh-sungguh mengenal dan bertemu dengan dia. Amin. 我们礼拜天我们能够见到他， Ya. Karena itu Tuhan berikan firman-Nya kepada kita. 因为主把他的话语给我们。 Loh kenapa Tuhan gak kasih aja langsung, ya nih aku Tuhan biar kamu, ya kan kalau Tuhan baik kan begitu ya. Mungkin ada orang ateis yang bilang begitu. 可能有的不承认主的人说，如果主是好，他把自己显明出来嘛。 Begini, Tuhan itu lebih mengerti siapa manusia. 弟兄姊妹，我要告诉你，主明白人。 Kalau kita pikir, wah manusia kalau lihat mujizat Tuhan, wah semua lihat orang mati bangkit, oh ya bener ya bertobat ya. 如果人看见有死人复活，他就承认是。 Orang yang begitu 可是弟兄姊妹，这样子的人 tidak akan ya sungguh-sungguh mengenal Tuhan. 不会真正认识到 Justru orang 神 itu akan memanfaatkan Tuhan. 反而这样子的人会利用神。 Tapi Tuhan mencari orang yang hatinya sungguh-sungguh sadar dia berdosa. Dan dia perlu Tuhan. Dan dia tahu Tuhan mengasihi dia dan dia mencari Tuhan. Tuhan cari orang seperti itu. Kenapa? Kita lihat. 主所寻找的是一个真正寻求他的人。 Ya. 为什么这样子呢？ Ya, waktu orang kaya dan Lazarus, waktu orang kaya itu di neraka, dia berkata, Tuhan, oke, aku tahu sekarang kamu ada, kamu benar-benar berkuasa. Ya, tolong suruh Lazarus bangkit lagi dari kematian dan pergi ke dunia, ya, supaya saudara saya yang 5 orang itu yang seperti saya nggak percaya Tuhan, yang kaya, yang pikir dia sudah punya segalanya, nggak perlu Tuhan lagi, supaya mereka bertobat karena melihat ada orang mati bangkit lagi. 那个有钱的人跟拉撒路，当他们都死了之后，那个有钱的人需要叫拉撒路复活，告诉我家里还有5个兄弟姐妹，他们还没有信主。当他们看见有死人复活，跟他们说的时候，他们就一定相信了。 Tuhan bilang, ya Abraham bilang enggak, percuma. 亚伯拉罕说不可能的。 Ya, kalau orang hatinya dia enggak merasa butuh Tuhan, dia nggak sadar siapa Tuhan dan lalu mencari Tuhan, sekalipun orang mati bangkit dari kematian, percuma, mereka paling kaget sebentar, ya mungkin mereka jadi orang Kristen, tapi hatinya nggak sungguh-sungguh kepada Tuhan. 一个人如果他不是真正的寻求神，虽然有人复活死了，然后复活起来跟他们说，他们也不可能信。 Ya, hanya kalau kita sadar ya betapa kita berdosa dan lalu kita sadar siapa Tuhan yang berkuasa dan mengasihi kita, kita lalu mencari Dia, maka kita akan sungguh-sungguh kita mengalami ya pengenalan akan Tuhan yang benar. 唯有那些真正的有渴慕的心去寻求神的人，他才能够得到。 Kapan kita mencari Tuhan? 弟兄姊妹，我们什么时候寻求神呢？ Ya, kapan waktu yang tepat untuk mencari Tuhan? 什么时候是最好的时候去 1 寻 Tawarik 求？ 16 ayat 11. Ya, 1 Tawarik 16 ayat 11 bunyinya begini. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu.
要寻求耶和华与他的能力，时常寻求他的脸。 Jadi mestinya kita selalu, artinya bukan cuma ada waktu-waktu khusus. Oh, ini waktunya kita berhadapan dengan Tuhan. Ini saatnya kita datang ke rumah Tuhan. Itu perjanjian. Oke, bahkan ini perjanjian lama loh. Dikatakan bukan ada waktu tertentu. Oke, 1 minggu sekali. Oh, pada saat pagi atau sore, itu kebiasaan orang Yahudi. Mereka mencari Tuhan pagi, sore. Mereka beribadah dan juga pada hari Sabat. 所以当他们寻求神的时候是时常，没有说某一个时刻是早晨、中午、晚上。犹太人的习惯就是这样子，可是这里说到是时常的寻求神。 Ya, bukan hanya pada saat seminggu sekali pada hari Minggu kita beribadah, oh kita beristirahat, kita di hadapan Tuhan, bukan begitu. 也不是说一个礼拜一次，我们来到主的面前，我们去寻求他，不是这样子， Tapi setiap waktu, 而是时常的， setiap saat, 每一个时刻， apapun yang kita lakukan, 不管我们做的是什么， kita rindu mencari Tuhan. 我们有科目的心找 Kita rindu 他。 maksudnya bukan, waduh, jadi kita nggak kerja, bukan. Kita nggak lakukan apapun, bukan. Tapi di dalam kegiatan kehidupan kita sehari-hari, kita ingat Dia. 不是说我们一直寻求他，我们就不用做别的事，不用去工作，不是这样子，而是在我们的日常生活里面，在每一个时刻里面，我们都寻求他。 Apapun yang kita lakukan, kita ingat Dia. 不管我们做的是什么，我们想起他， Dia tidak jauh dari kita. 他离我们不远， Dia sedang memperhatikan kita. 他正在注意到我们， Ya. Dan Dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dia tidak tinggal diam. 他在所有的事情上都是叫我们万事效力，叫爱主的人得 Saya 益 jadi 处。 ingat anak saya 我想起我的孩 waktu 子 masih kecil. 还小， Anak saya tuh deket banget sama istri saya. 跟我的妻子很亲近。 Ya jadi istri saya tuh nggak bisa pergi tinggalin. Kalau dia tinggal, wah dia akan nangis. Istri saya pernah saya pergi waktu itu ke Israel. Mama saya yang jaga, siapa ya waktu itu ya? Iya, anak saya waktu itu lahir tahun 2003, tahun 2013 10, jadi dia umur 10 tahun waktu itu. 当我的孩子10岁的时候，我们把他放在家里，然后我们去以色列。 Istri saya tidak pernah meninggalkan dia lebih dari sehari. Jadi waktu pergi dia nangis berhari-hari. 当我的妻子从来没有离开过他，所以那一次他去的时候，他能够哭好几天。 Ya, begitu sedih. 他非常的伤心。 Sehari-hari mamanya kalau lagi kerja lagi ngapain dia selalu pegang, ya deket mamanya, pegang baju mamanya. 所以当他们妈妈在那里做什么事的时候，平常他都是抓住他的妈妈，在妈 Bahkan 妈 waktu 旁 lagi 边。 tidur 在睡觉的时候， dia harus pegang rambut mamanya. 他也要抓住妈妈的头发。 Seperti itu loh. Orang yang mau selalu mencari Tuhan. 这个就 Di 好像 pikirannya, di hatinya selalu dia ingat Tuhan. 一个要寻求主的人，时常寻求主的人，就像这样子， Dia 在他的 mengasihi 脑子 Tuhan. 里面什么都 Saya 想 ingat。ada seorang hamba Tuhan. 我想起有一个神的仆人， Dia hamba Tuhan yang luar biasa buat saya. Ya. 他对我来说是一个很厉害的， Begitu peka sama suara Tuhan. 他非常的敏感对神 Ya, 的声音。 satu kali waktu rumah saya tahun 2003 waktu pemberkatan ya saya undang beliau datang ke rumah saya. 在 Kita ada komsel. 在2003年，我邀请他到我的家里， Ya. Nah komsel kita waktu itu 那个时候是小组， saya undang teman-teman. 也请了其他的朋友 Jadi 们， dia baru lihat orang-orang itu kan. 所以他第一次见到我的朋 Tapi 友， dia bisa bilang begini. 他能够这么说 Kamu hamil. 你怀孕了。 Tuhan bilang begini-begini sampai dia kaget. Dia sendiri baru tahu bahwa dia itu hamil tadinya ya. 他自 Tapi 己也是刚刚知道自己怀孕， wah begitu peka dia sama suara Tuhan. Ini kayak nabi lah benar-benar luar biasa ini. 所以我的这个朋友好像 这个非常的敏感的。 Terus orang-orang tanya, waktu itu saya ingat banget, kita tanya, Ci, bagaimana ya caranya kamu bisa begitu peka sama suara Tuhan? 然后我们都问他，你怎么样子有这么敏感 Ini 的神 jawaban 的 yang 声 saya 音？ ingat 他 sampai 的答 sekarang. 案我还记得到现在。 Saya itu sangat tidak percaya diri. 他说我非常的不自信， Saya itu seorang yang lemah dan penakut. 我是一个非常害怕的人。 Ya, makanya begitu saya kenal Tuhan, 所以当我认识主， saya nggak berani jauh dari Tuhan. 我不敢离开主， Dia keselamatan saya, dia perlindungan saya, dia kekuatan saya. 他是我的帮助，他是我的保护。
Tiap hari saya bangun tidur, 每一天我起来， saya akan cari Tuhan. 我都要寻求他。 Bukan sembarangan berdoa ya. 他祷告不是普通的祷 Dia 告， akan berdoa sampai dia, memang firman Tuhan berkata Tuhan tidak jauh dari kita, Tuhan dekat dengan kita. Tapi dia mau sungguh-sungguh merasakan, bukan hanya tahu, bukan hanya percaya Tuhan ada dekat dia. Tapi dia mau sungguh-sungguh merasakan Tuhan hadir dan memegang tangan dia. 所以他知道神就在他的旁边。圣经也是这么说的。可是他知道，不单单是信心，而是他要感受到神就是在他的旁边。 Ya, dia mau pastikan bahwa hari itu dia bersama dengan Tuhan. 他要肯定那一天他是跟主在一起的。 Dan firman Tuhan itu berbicara kepada dia, baru dia berani pergi keluar rumahnya dia. 他要等了神跟他说话，他才能够出这个屋子。 Jadi bukan asal doa, bukan asal baca Alkitab, bukan asal menyembah Tuhan. 所以他祷告敬拜神不是普普通通， Tapi sungguh-sungguh pastikan bahwa Tuhan hadir dan Tuhan berbicara dan Tuhan dia boleh merasakan Tuhan menyertai dia. 而是他肯定了神就是在这里，听了他的祷告，跟他在一起。 Dalam hidup ini 在我们的生命里， kita mengalami banyak ujian, banyak pencobaan. 我们经历了很多的试探，很多的考验， Ya, seperti orang anak-anak sekolah. 好像孩子上学一样。 Ya, ada anak yang biasa, saya juga termasuk begitu dulu. 包括我在内也是这样子。 Besok ulangan baru belajar sekarang. 明天考试，今天才读 Waduh, 书。 akhirnya ya udah tegang ya, banyak yang jadi ulangannya akhirnya pas-pasan, bahkan sering ulangan dapat jelek. 所以考试的时候分数不太好。 Apalagi ulangan sering kuis, ya ulangan mendadak, nggak dikasih tahu dulu sama guru, tiba-tiba masuk kelas hari ini ulangan, waduh, shock kita. 尤其是突然间的考试，没有跟我们说，进来之后马上就考了。 Pasti dapat jelek karena nggak belajar. 我们的 nggak siapin diri kita. 考试一定是不好的， Sama Bapak 因 Ibu. 为没有读书。 Kita sering ada masalah besar baru datang ke Tuhan, baru cari Tuhan, terlambat. 我们常常有大问题的时候才来到主面前，已经晚了。 Untung Tuhan baik, 幸亏我们的主 tetap 是 jawab 好， doa kita. 他还是答复我们的 Tapi 祷告。 akibatnya 结果 kita 呢 nggak akan bisa sungguh-sungguh mengenal Tuhan. 我们不能够真正认识到 Tapi kalau 他。 kita mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan, 如果我们要真正认识他 saat，kita lagi nggak ada masalah begini, 当我们没有什么 saat 问题的时 semuanya 候， baik-baik, 当我们所有的都很好， kita harus belajar mengenal Dia, cari Dia setiap hari, belajar firman-Nya. 我们要读圣经，学习，我们要寻求他。 Memang orang yang belajar firman nggak semuanya mengenal Tuhan dengan benar, betul. 虽然我如果要读神的话语，不是说每一个人就能够自然而然认识神了。 Ya, tetapi orang yang tidak belajar firman Tuhan pasti tidak kenal Tuhan. 可是一个人如果不读、不学习神的话语，就肯定不 Dia 认 pasti 识神， tidak bisa diselamatkan karena dia tidak mengenal hati Tuhan. 因为他不能够认识到神的心意，所以他不能够得救。 Bahkan celakanya sering dia pikir dia kenal Tuhan padahal dia tidak kenal Tuhan. 最糟糕的是，他认为自己认识神，可是其实 Karena 不 itu 认识。 mari kalau Bapak Ibu hari ini belum ada penyakit berat, belum ada musibah dalam hidupnya, semuanya berjalan baik-baik, carilah Tuhan. 所以弟兄姊妹，今天如果你还没有大病，如果你还没有大的问题，一切还很顺利的时 Jangan 候，去 sampai 寻求 nanti 他。 kalau hari-hari yang mengerikan itu datang baru cari Tuhan. 不 Sering 要到 terlambat. 不要到已经危险的时候我们才找他，已经是晚了。 Mari kita mau bertobat. 我们要一起悔改， Carilah Tuhan 我们要寻求他。 selama ia berkenan ditemui. 当他愿意我们寻见， Carilah Tuhan 我们要寻找他， selama ia dekat. 叫他能够靠近。 Carilah Tuhan selama dia dekat. 我们要寻找他，当他靠近我们， Karena nggak selamanya Tuhan dekat. 因为不是永远他都靠近我们。 Hari ini, artinya kapan Tuhan dekat? 弟兄姊妹，什么时候他靠近我们？ Kapan Tuhan berkenan? 什么时候是神所喜悦？ Artinya pada saat kita dengar firman Tuhan. 就是当我们听见神的 Inilah 话 hari 语，perkenanan Tuhan. 今天就是神所喜 Inilah 悦 hari 的。 Tuhan sedang mengetuk hati kita. 今天就是他在敲我们的心 Inilah 门， hari Tuhan sedang memanggil kita. 这个就是当他正在叫我们， Tuhan mau kita selamat. 他要我们得救， Jangan keraskan hati. 不要刚硬我们的 Mari 心， kita bertobat. 我们悔改， Ambil keputusan. 我们接受。 Mulai hari ini. 从今天， Kita mau isi hari-hari kita, waktu-waktu luang kita, waktu-waktu santai kita untuk semakin kenal Dia. 我们要充实我们的空虚的时候，我们要充实我们有剩的时间，我们来寻求他， Belajar firman. 我们来 Berdoa 学习神的 sungguh-sungguh, 话语， berpuasa cari Dia. 我们祷告，我们进食， Cari Dia. 我们寻找他。 Semoga kita mendapati Tuhan.
希望我们能够寻见他， Itu janji Tuhan. 这是神的应许， Sebab Tuhan baik. 因为神是好的。 Kalau kita mencari Dia, 我们寻求他， kita pasti menemukan 我 Dia. 们就能够寻见他 Kalau。kita mencari dengan segenap hati. 我们全心全意的寻求他， Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa di sorga, 我们在天上的 terima 父， kasih Tuhan. 感谢你， Inilah hari perkenananmu Tuhan. 今天是你所喜悦的日子， Inilah hari yang Engkau dekat dengan kami. 这是你所亲近我们的日子， Engkau sudah memanggil kami. 你寻找我们。 Tuhan, kami sering Tuhan merasa kami mengenal Engkau. 我们常常认为我们已经认识你了， Padahal kami tidak mengenal Engkau. 其实我们不认识你。 Betapa bedanya kami dengan Paulus, dengan Silas, dengan Petrus Tuhan. Orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal Engkau. 我们有多么跟保罗、希拉、彼得那么区别的人。 Karena itu Tuhan, hari ini Tuhan ampuni kami. 主啊，今天求你饶恕， Kami lebih mencintai dunia. 我们更爱惜世界， Kami lebih mencintai entertainment. 我们更爱惜娱乐， Kami lebih mencintai TV kami. 我们更爱惜电视。 Kalau TV kami rusak, kami panik Tuhan. 我们的电视坏了，我们就非常 Kalau 的 internet kami rusak di rumah kami panik Tuhan. Karena kami tidak bisa nonton Netflix, kami tidak bisa nonton film-film yang kami suka. 因为当没有网络的时候，我们非常的紧张，因为我们看不了我们所喜爱的电视。 Tapi kami tidak panik Tuhan kalau kami tidak baca Alkitab. 可是当我们没有读圣经，我们一点都没有影响 Kami。tidak panik kalau kami tidak berdoa dan mengalami Engkau. 我们没有祷告，我们没有经历你，我们一点都没有什么感 Ampuni 觉。 Tuhan. 求你原谅， Kami tidak memperlakukan Engkau sebagaimana Tuhan. 我们没有对待你好像对待神一样。 Ampuni kami, kami buta Tuhan. 主啊，求你饶恕我们，因为我们瞎 Kasihani 眼。 kami Tuhan. 求你爱我 Terima 们， kasih Tuhan buat kesabaran-Mu 感谢 selama 你 ini. ，感谢你的忍耐， Kau masih beri kami nafas. 你还给我们呼吸。 Hari ini Tuhan, 主啊，今天 kami mau ambil keputusan. 我们要做决定 Kami。mau bertobat Tuhan. 主啊，我们要悔 Kami mau 改， mencari Engkau. 我们要寻求你 Kami。mau berdoa Tuhan. 主啊，我们恳求你， Sampai kami mengalami Engkau. 一直到我们能够 Kami 经 mau 历到 baca 你。 Alkitab. Kami mau belajar. 我们要读圣经，我们要学习， Supaya kami mengerti benar-benar kehendak-Mu. 所以我们能够完全的 Supaya kami 明白。 mengenal apa yang Kau suka dan apa yang Kau tidak suka. Apa yang Kau benci. 我们知道你所爱的，你所恨的， Supaya saya semakin seperti Engkau Tuhan 所以 sifatnya. 我越来越像你的性格。 Dalam nama Yesus. Mau奉主耶稣的 Saya 名。 minta ini Tuhan. 我们求， Mari Bapak Ibu. 弟 Kita 兄 angkat 姊 kedua 妹， tangan kita. 把我们的手举起来。 Bapak di sorga, terima kasih buat firman-Mu. 我们在天上的父，谢谢你的话语， Terima kasih Tuhan Kau mengetuk hati kami. 谢谢你敲我们的心 Kami 门， buka hati kami. 我们把心门 Kami 打开， mengundang Engkau. 邀请你进来， Sungguh-sungguh bukan hanya menjadi juru selamat, tapi menjadi Tuhan atas hidup kami. 不是成为我们的救赎主，而是成为我们的主宰， Menjadi Tuhan atas hidup kami. 成为我们生命里面的主。 Di dalam nama Yesus. 我们奉主耶稣的名， Kami terima berkat yang sempurna dari Bapa di sorga. 我们从天父接受你完全的爱， Kami menerima kasih yang sempurna dari Yesus. 我们从主耶稣接受完全的爱， Dan penyertaan dalam rohnya yang kudus. 在圣灵里面的同在。 Mulai hari ini. 从今天， Mulai hari ini. Kami akan 从今天 mencari Engkau terus. 我们 Tuhan. 要不断的寻找你， Sampai selama-lamanya. 一直到永永远远。 Dalam nama Yesus. 奉主耶稣的名， Kita terima berkat Tuhan. 我们接受这些祝福。 Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 Tuhan berkati. 神祝福你。